Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Fitri bin Majid. Nombor matrix B18310931. Jadi saya ingin membuat video ringkas serta sedikit penerangan mengenai tugasan individu yang diberi, iaitu infografik whistleblowing. Slide yang pertama adalah maklumat peribadi whistleblowing, iaitu Edward Joseph Snowden, atau ia lebih dikenali sebagai Edward Snowden. Beliau dilahirkan pada 21 Jun 1983 di Elizabeth City, Carolina Utara, Amerika Syarikat. Beliau juga merupakan bekas pelajar University of Liverpool. Edward Snowden ini juga merupakan bekas pekerja dan kontraktor agenda perisikan pusat yang dikenali atas tindakan menyalin maklumat sulit tinggi milik Agensi Keselamatan Negara Amerika Syarikat pada tahun 2013. Ianya berlaku kepada orang ramai apabila orang ramai membongkarkan banyak program pengintipan global kelolaan agensi tersebut. Yang kedua adalah pihak yang terlibat pekerjaan dan majikan whistleblower. Jadi pihak yang terlibat adalah Five Eyes Intelligence Alliance dengan kerjasama syarikat telekom yang banyak menimbulkan kerisauan orang ramai terhadap keselamatan negara serta privasi peribadi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komunikasi sekitar. Dan pekerjaan Edward Snowden ini adalah sebagai Computer Security Consultant. Majikan beliau adalah Booz Allen Hamilton. Kronologi perkara whistleblowing berlaku. Jadi Edward Snowden ini adalah pemecah rahsia salah laku yang paling dikehendaki di USA selepas kenyataan beliau dikeluarkan suatu ketika dahulu, dan Edward Snowden ini mendedahkan bahawa bagaimana privasi kita semua diceroboh dan diintai tanpa pengetahuan kita semua. Ianya adalah daripada media sosial, Google Shares, kamera laptop dan sebagainya. Edward juga adalah seorang yang telah membuatkan kita sedar bahawa privasi kita sebenarnya telah dicabuli dengan teruk. Seterusnya, beliau memutuskan untuk membongkar rahsia kerajaan USA dan memutuskan untuk menjadi whistleblower. Dan di sini beliau telah cuba mencuri data daripada NSA untuk diserahkan kepada media. Dan Edward Snowden ini mahukan pembongkaran itu dibuat secara besar-besaran. Selepas apa yang diceritakan oleh Snowden ini, kehidupannya telah berubah kerana beliau merupakan seorang yang menjalani kehidupan yang mewah, kini telah menjadi pelarian dan mencari perlindungan di negara luar. Jadi yang seterusnya adalah keputusan pihak berkuasa. Jabatan Keadilan Amerika Syarikat mendakwa beliau mempunyai 2 kali tuduhan pecah rahsia, melanggar Akta Perisikan 1917 serta tuduhan mencuri harta kerajaan. Pasport beliau juga ditarik semula oleh Jabatan Dalam Negeri Amerika Syarikat. Tidak lama kemudian, Edward Snowden ini mendapat perlindungan di Rusia. Kesan daripada apa yang berlaku, iaitu yang pertama, dakwaan dan hukuman akan dikenakan ke atas pemberi maklumat. Yang kedua, ia akan didakwa melakukan jenayah di atas kesalahan yang besar. Yang ketiga, ia juga tidak akan mendapat perlindungan di negara sendiri. Akan tetapi, beliau telah membantu manusia lain untuk berhati-hati di dalam menggunakan kemudahan sosial agar kita tidak meletakkan kita punya privasi secara terbuka. Yang seterusnya pula adalah saluran maklumat yang diterima. Berikut adalah 7 saluran yang digunakan oleh mereka untuk menghantar maklumat-maklumat berisikan. Yang pertama, melalui web form.
Yang kedua, text message. Yang ketiga, phone. Yang keempat, online chat. Yang kelima, mail. Yang keenam, mobile apps. Dan yang terakhir adalah email. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulan. Apa yang kita dapat simpulkan di sini bahawa whistleblowing dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral, dan tindakan ini dilihat sebagai mengkhianati organisasi sendiri. Akan tetapi, perubahan masa kini, whistleblowing mula mendapat perhatian dari kerajaan. Ia dianggap sebagai perbuatan yang baik kerana berani mengungkapkan fakta tersembunyi atau tidak bermoral yang berlaku di dalam sesebuah organisasi. Namun ia juga apa yang telah terbukti bahawa berdasarkan kajian yang dibuat, ini mendapati whistleblowing adalah tindakan yang baik jika mengikut dan berlandaskan polisi dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, ia juga mesti diambil untuk kepentingan umum dan bukan atas tujuan membalas dendam, hasad dengki semasa bekerja. Apa yang pasti, tindakan whistleblowing akan berkesan dan memberikan impak yang cukup baik dalam sesebuah organisasi kerana ianya merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketidakpuasan pekerja terhadap sesuatu tindakan yang dilakukan bagi mana-mana pihak organisasi yang menyebabkan keadaan persekitaran kerja terancam. Apa yang penting, setiap tindakan yang dilakukan haruslah bersama bukti yang kukuh. Jadi, sekian, terima kasih.